bersua kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan merasmikan Kompleks Mahat Tahfiz Turath Negeri Pahang MTTNP di Kuantan hari ini. Baginda diiringi adik-anda Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah dan Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah. MTTNP merupakan hasil kolaborasi pintar antara Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang PKPP dan Yayasan Pahang YP. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YP, Datuk Mahmud Muhammad Nawawi, MTTNP ditubuhkan bagi melahirkan para ulama Rabbani yang mewarisi ulama-ulama muktabar antaranya Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Syafi'i. InsyaAllah kita sasarkan pelajar-pelajar ini selepas Form 5, mereka akan ke universiti-universiti terutama di Timur Tengah dengan harapan untuk menjadi ulama lah. Maknanya mereka mengaji kitab-kitab lama, kitab-kitab Turath, ya. Mereka hafal 30 juzuk, mereka boleh buat syahadah dan insyaAllah mereka mengenai SPM atau STAM lah. Jadi itulah harapan kita dengan pelajar-pelajar ini supaya mereka dapat menjadi ulama yang betul-betul kita panggil ulama Rabbani lah. Kompleks MTTNP yang terletak di Perkampungan Balok Baru mula beroperasi pada 2020 dan kini mempunyai 102 pelajar. Baiklah saudara, lintas langsung pertama hari ini kita ke Pahang. Penduduk setempat bakal dilatih dan dilibatkan dalam usaha menyelamat ketika banjir. Langsung dari Studio RTM Kuantan, silakan Atira Haswah. Atira, silakan. Ya betul Tok Atikah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang giat memperkasa program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti CBDRM. Pengarah APM Pahang Kolonel Cik Adam A. Rahman berkata, komuniti CBDRM yang terdiri daripada penduduk setempat akan bertindak sebagai anggota penyelamat pertama ke lokasi berisiko banjir. Ada pasukan-pasukan kita terputus hubungan. Jadi untuk tahun ini kita telah ambil langkah awal untuk siap-siagakan pasukan kecil sebagai orang kata forward base. Macam contoh di Lancang. Di Lancang kita telah kena pasti APM daerah Temerloh untuk siap-siaga awal. Bermula daripada awal bulan 11 ni akan ada tim kecil di Balai Penghulu Lancang. Jadi itu antara penambahbaikan yang kita buat pada tahun ini. Dengarlah semua ini ikrar dan janji setia. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri latihan kesiapsiagaan menghadapi monsun Timur Laut di JT Esplanade Kuantan. Dalam pada itu, 890 pegawai dan anggota APM akan ditugaskan di semua 554 kawasan yang dikenal pasti berisiko banjir di negeri ini. Kesemua aset juga diletakkan dalam keadaan siap siaga. Pihak APM juga akan ditugaskan di 808 pusat pemindahan sementara seluruh Pahang. Tantangan memorandum persefahaman MOU di dasar Lok Pulau Tumok di Pulau Tioman. Universiti Malaysia Pahang UMP dan Lembaga Pembangunan Tioman TDA melakar sejarah. Kerjasama antaranya bagi membolehkan mahasiswa menjalani latihan industri dan mendapat latihan di pusat-pusat selaman atau agensi di bawah TDA. Naib Chancellor UMP Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin berkata, kerjasama juga dibuat dalam usaha membangunkan organisasi terutama dalam hal-hal berkaitan penyelidikan, pembangunan dan program bersama komuniti di Tioman. UMP turut bertanggungjawab memanfaatkan kepakaran terutama dalam pembangunan dan penyelidikan untuk dikongsi bersama komuniti di Pulau Peranginan itu. Sementara itu, Pengurus Besar Lembaga Pembangunan Tioman, Datuk Idrus Yahya berkata, menerusi kerjasama itu, TDA menawarkan tempat untuk bersama-sama UMP dalam memperkasakan bidang pembangunan dan teknologi. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chun Ching 2 kini bergelar Sekolah Teknologi Pintar yang pertama di negeri Pahang. Sekolah yang mula beroperasi di tapak baru sejak 3 tahun lepas menerima pemasangan teknologi pintar secara percuma dalam pengoperasian peralatan elektrikal.
Guru besar sekolah itu, Gan Le Teng, berkata sistem teknologi pintar dapat membantu menjimatkan kos operasi alatan elektrik di sekolah. Senang untuk saya mengendalikan sistem sekolah lah. So kalau saya tak ada, saya mudah saya tengok perasan yang mana-mana bilik yang tak ada, yang belum tutup ke, elektrik ke, kipas tu boleh saya handle ataupun boleh saya call cikgu saya lah. Tapi biasa saya boleh handle melalui handphone. Bagi Pengurus Besar Kanan Kota SARS, Muhammad Farizan Mat Dalimi, sumbangan pemasangan sistem pintar ini antara projek tanggungjawab sosial korporat mereka. Okey, kami bersyukur dan berbesar hati. Sekali lagi, satu lagi projek CSR, tanggungjawab sosial korporat kami, Kota SARS, dan disokong oleh pihak kami punya rakan partner, Pemaju Wawasan Intek, dan juga rakan smart kami lah, Smart Go Live. Sebelum ini kami telah membuat CSR untuk masjid, smart masjid, dan kali ini kami untuk sekolah. So kami harap kami dapat banyak lagi memberi sumbangan kepada masyarakat sekeliling. Ini amat menolong kepada sekolah, actually daripada untuk green size, energy school saving. So apa yang digalak oleh kerajaan. So ini pun tolong kepada tu macam mana untuk management untuk sekolah. So untuk semua budak pergi sekolah ada tutup ke tak ada tutup. Semasa sini sekarang pun smart board semua orang ada, which is the consumption of the current is quite high lah. Mampu mengesan gejala awal kanser payudara dengan lebih pantas dan boleh dilakukan di rumah. Hospital Pakar KPJ Pahang memperkenalkan iBreast, teknologi baru yang dihubungkan dengan telefon pintar bagi menggantikan saringan mamogram. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pakar KPJ Pahang, Omar Zakir Bawadi, berkata iBreast merupakan alternatif baharu dan lebih murah. Untuk memberi kesedaran kepada para wanita, di mana selama ni kita hanya tahu pasal mamogram, tetapi dengan ada peralatan baru ni, insya-Allah, maknanya selain daripada satu sahaja saluran untuk pengesanan, kita ada lagi alternatif yang lain dan lebih murah dan lebih senang. Sementara itu, Timbalan Ketua Kejururawatan KPJ Pahang, Sharifah Azura Syed Abdul Karim, berkata keberkesanan iBreast turut diuji kepada pekerja di KPJ Pahang dan KPJ Perdana sebelum pelancarannya. Dengan adanya iBreast, dia menggantikan tangan dan dia bila kita letak dekat payudara untuk membuat pemeriksaan payudara di sekeliling payudara, dia akan menunjukkan bacaan ataupun kesan berwarna merah yang mengatakan ada lisen ataupun breast lump di situ. So bila kita dah dapat keputusan tersebut daripada iBreast, kita boleh merujuk pesakit tersebut kepada doktor untuk rawatan ataupun pemeriksaan yang lebih lanjut. iBreast diperkenalkan pada program Pink Oktober anjuran Hospital Pakar KPJ Pahang. Turut diadakan sambutan Hari Pakar Bius Sedunia dan Hari Penglihatan Sedunia. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Atira untuk perkembangan dari Kuantan. Seramai 308